الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama mengadakan kuliah subuh secara online ataupun secara maya. Alhamdulillah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di dalam pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mustajabnya permintaan dan doa kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada mara bahaya yang ada di luar sana, mudarat yang ada di luar sana, termasuk ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masih lagi mempunyai iman yang tinggi, mudah-mudahan mempunyai taqwa yang tinggi, mudah-mudahan supaya Allah Subhanahu wa taala boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak yang hadir pada kuliah kita pada pagi yang penuh barakah ini. Walaupun saya kira rata-rata hari ini merupakan hari Jumaat, ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang cuti hari Jumaat. Mudah-mudahan walaupun di mana sahaja kita berada, kita bekerja ataupun kita cuti, kita masih lagi boleh berada, meluangkan masa seketika untuk berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi yang penuh barakah ini kita cuba untuk sampaikan dan beritahu kepada kita semua sahabat-sahabat dan tuan-tuan perempuan supaya kita boleh mengambil ibrah. Ibrah ni maksudnya pengajaran daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita baru saja melintasi satu Muharram ataupun awal Muharram beberapa hari yang lalu, dan kebiasaannya awal Muharram ini adalah kita memperingati tentang penghijrahan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita cerita tentang awal Muharram, pastinya kita akan dihidangkan dengan kisah hijrah Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka boleh berhijrah sebelum daripada Nabi ataupun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan bermula pada 1 Muharram. Ini kebiasaan dan kebanyakan kita terlepas ataupun kita masih lagi menganggap bahawa hijratul Rasul itu adalah pada 1 Muharram. Sedangkan kalau kita tengok sejarah ataupun kitab-kitab sirah bahawa hijratul Rasul ini berlaku pada bulan Safar. Muharram, Safar. Ini yang kita perlu tahu. Muharram, Safar, maknanya bukan bulan Muharram. Habis kenapa dijadikan sebagai 1 Muharram itu sebagai memperingati hijratul Rasul? Nanti kita akan jawab. Ini yang kita nak jawab ni, supaya kita dapat tahu dahulu macam mana kalender Islam itu dilakukan dan apa peristiwa yang berlaku ketika mana bulan Safar itu sehinggalah Nabi berada di Madinah. Dalam perjalanan dia punya cerita dia untuk kita kaitkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya mengalu-alukan kedatangan semua sahabat-sahabat kita yang ada pada pagi yang penuh barakah ini. Terima kasih banyak kepada cahaya kemuliaanku, kekuatanku izzati. Terima kasih banyak Hizaddin Hashim. Terima kasih banyak Mida Sobari. Terima kasih banyak semua sahabat-sahabat kita yang berada. Terima kasih yang like, yang komen, yang share. Subhanallah, semoga Allah yang memberikan pahala dan kebaikan buat tuan-tuan semua kerana bantu kita untuk menyebarkan ilmu, insya-Allah. Baik, sebelum kita nak mula berkaitan dengan hijratul Rasul, ibrah daripada hijrah ini, sebelum tu saya nak cerita berkaitan dengan bagaimana peristiwa ataupun diambil kalender hijrah itu. Terima kasih
Masnida Johari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak yang memberikan komen, yang memberikan salam. Saya jawab juga waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Baik. Bila sebut tentang kalender hijrah, dia bukan bermula pada zaman Nabi SAW. Kita tahu pada zaman Rasulullah tidak ada tahun bernombor 1 hijrah, 2 hijrah, belum ada lagi. Sebab itu kalau kita tengok kelahiran Nabi ini adalah kelahiran Nabi dipanggil sebagai tahun gajah. Sebab apa dia panggil tahun gajah? Sebab waktu itu tak ada tahun yang bernombor lagi. Tidak ada tahun 20, 30, 40, tak ada lagi. Mereka menggunakan tahun itu untuk mereka menjadikan tahun itu sebagai tahun yang ada peristiwa besar, maka dia akan nisbahkan dengan tahun itu. Jadi dipanggil sebagai tahun gajah ataupun Amul Fil dipanggil sebagai tahun gajah. Ini adalah kerana pada tahun tersebut berlakunya tentera Abrahah dan bergajah ini, Abrahah dan tentera-tentera bergajah ni nak menyerang Kaabah menggunakan gajah. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan gajah ini, maka mereka menisbahkan pada tahun tersebut adalah tahun gajah. Itu tahun kelahiran Nabi SAW. Ada juga dipanggil sebagai tahun kesedihan, Amul Huzun, yang dipanggil sebagai tahun kesedihan kerana tahun tersebut Nabi SAW kehilangan Khadijah binti Khuwailid, iaitu kewafatan Khadijah binti Khuwailid, kewafatan Abu Talib, dakwah Nabi di Taif tidak diterima, subhanallah. Jadi ini satu bentuk yang kita tahu bahawa tahun itu diberikan nama kerana peristiwa yang besar berlaku. Dan macam-macam lagi lah peristiwa tentang tahun-tahun berperang dan seumpamanya. Tetapi bila yang dipanggil sebagai ada tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, dia bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maknanya Nabi SAW wafat pada tahun 11 hijrah, kemudian naik Abu Bakar As-Siddiq memerintah Islam selama 2 tahun, kemudian naik naik Umar Al-Khattab. Abu Bakar As-Siddiq memerintah Islam 2 tahun lebih, kemudian naik Umar Al-Khattab memerintah Islam selama 10 tahun. Subhanallah, selama 10 tahun itu muncul ilham dan idea yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Umar Al-Khattab untuk membuat satu kalender baru untuk Islam. Kerana pada tahun 17 Hijrah, tahun 17 Hijrah ni adalah tahun di mana pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab lah. Tahun 17 Hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab menerima satu surat ataupun beberapa surat daripada gubernur-gubernur Islam di luar sana, di Mesir, di Kufah, di Basrah, di Yaman. Dapat surat, kemudian bila dibuka surat itu, maka dibaca surat itu, maka tidak tahu tahunnya bila. Itu yang menyebabkan bahawa apa? Menyebabkan bahawa Umar tertanya, ni surat ni bila punya? Nak pergi bila? Ataupun surat ni pada tahun bila? Jadi muncul idea, Allah berikan ilham kepada Sayyidina Umar Al-Khattab untuk panggil seluruh para sahabat yang ada, sahabat-sahabat kanan ini, untuk mesyuarat. Maka mesyuaratlah para sahabat sekalian untuk nak mencari tahun yang pertama. Maknanya apa? Nak mencari peristiwa yang besar pada zaman Rasulullah itu. Metod 63 tahun itu, dia punya jangka masa 63 tahun hayat Nabi SAW itu, cari salah satu tahun untuk dijadikan sebagai tahun pertama. Maka sebahagian para sahabat ada yang mencadangkan, dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar Al-Khattab, apa kata kita ambil tahun kelahiran Nabi SAW sebagai tahun pertama? Ada sebahagian para sahabat mengatakan begitu. Ada juga sebahagian yang lain mengatakan, ya wahai Amirul Mukminin, apa kata kita ambil tahun kerasulan Nabi? Maknanya tahun pertama Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, untuk menjadi tahun pertama. Ada juga sebahagian mengatakan bahawa, wahai Amirul Mukminin, apa kata kita ambil tahun penghijrahan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun pertama? Maka Umar cenderung kepada apa? Cenderung kepada tahun penghijrahan Rasul. Kenapa? Kerana pada tahun penghijrahan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada khilaf. Kita tahu bahawa itulah tahun di mana Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Tetapi bagi kelahiran Rasulullah ada khilaf para ulama, bagi kerasulan Rasulullah ada khilaf para ulama. Maka Umar Al-Khattab dia cenderung kepada ambil tahun penghijrahan Rasul. Maknanya bermula Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tahun tu adalah tahun pertama buat kalender Islam. Maka itu yang semua orang sepakat, bermula pada tahun pertama itulah, tahun hijrah itulah tahun pertama. Masuk 2 hijrah, tahun keduanya adalah perang Badar, 3 hijrah perang Uhud, 4 hijrah, sampailah tahun 11 hijrah Nabi SAW
wafat. Jadi ini antara jasa sumbangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan menjadikan bulan Muharram itu sebagai bulan pertama. Bulan-bulan pada zaman Rasulullah ni dah ada dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan pun ada kan. Kalau tidak, macam mana mereka puasa? Dah ada dah semua. Muharram ada, Syawal ada, Raya pun ada, Zulhijjah pun ada. Cuma tidak ada penentuan mana satu bulan yang pertama, mana satu bulan yang terakhir. Tak ada. Dia pusing macam tu je. Muharram, Safar, Zulhijjah masuk balik. Tapi tidak ada bulan yang pertama diambil untuk menjadikan bulan itu adalah bulan yang awal dan bulan itu adalah bulan akhir. Maka Umar Al-Khattab dia cenderung untuk mengambil bulan Muharram itu sebagai bulan yang pertama dalam kalender Islam hijrah tadi. Kerana apa? Kerana sebelum bulan Muharram ialah bulan Zulhijjah. Bila sebut bulan Zulhijjah, maka itu adalah satu kita panggil bulan yang membersihkan hati kita, membersihkan dosa kita, maksiat daripada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan Zulhijjah itu adalah bulan orang-orang semua melakukan haji, dan kata Nabi, orang yang melakukan haji yang mabrur, maka dia akan balik dalam keadaan putih bersih, dia akan balik seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Maka itu diambil sebagai bulan yang terakhir. Masuk saja bulan Muharram, maka itulah bulan yang pertama dalam kalender Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampailah bulan yang ke-12 iaitu bulan Zulhijjah. Tahun yang pertama diambil sempena dengan tahun peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah hari ini kalender itu dipakai. Besarnya jasa dan sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Islam, subhanallah. Jadi Ustaz, orang yang sebutkan tentang hijratul Rasul pada 1 Muharram tu tak tepat lah. Ya, memang tak tepat. Jadi kenapa ada lagu 1 Muharram detik permulaan? Itu lagu tu bukan mengatakan bahawa 1 Muharram itu adalah penghijrahan Rasul. Kan disebut perkiraan tahun Islam hijrah. Disebut perkiraan. Maksudnya lagu tu dia menunjukkan bahawa 1 Muharram adalah memperingati hijratul Rasul. Betul lah, lagu tu betul. Cuma kita yang salah tafsir. Kita anggap bahawa 1 Muharram itu adalah bulan ataupun hari kelahiran penghijrahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kitab-kitab sirah mengatakan bahawa Nabi bermula hijrah itu pada 27 Safar. Muharram, Safar, bulan kedua dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, kelahiran Nabi kan. Jadi Muharram, Safar ni bulan kedua ni, pada 27 Safar ni Nabi keluar daripada rumah. Kita akan cerita detail ni insya-Allah. Cuma nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bila sebut tentang hijrah ini, dia adalah satu perpindahan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu dipanggil sebagai hijrah. Daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Sebab itu kita tengok makna hijrah itu sendiri, bahawa penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, itu hijrah. Sebab itu disebutkan sebagai perpindahan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Tetapi Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah mana pembukaan kota Mekah. Maknanya setelah 8 tahun Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, 8 tahun kemudiannya, 8 hijrah, berlaku pembukaan kota Mekah. Maka bila berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi kata la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi penghijrahan setelah mana pembukaan kota Mekah. Jadi Ustaz, macam mana kami nak berhijrah tahun ni, zaman ni? Macam mana kami nak berhijrah? Sebab itu maksud hijrah lain bukanlah bermaksud daripada pindah hanya daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, tetapi hijrah itu juga merupakan perpindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Yang ni kita kena tahu. Jadi itu juga adalah satu penghijrahan. Penghijrahan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain habis, tak ada dah. Tetapi penghijrahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, ini masih lagi wujud. Maka ini masih lagi kita boleh ambil untuk kita nak hijrah pada tahun ini. Tahun baru 1443 hijrah ini berubah daripada kebaikan kepada yang lebih baik, berubah daripada keburukan kepada kebaikan, berubah daripada kebaikan kepada lebih baik. Maka ini juga dipanggil sebagai hijrah. Maka hijrah ini adalah dipanggil sebagai jihad fi sabilillah. Dipanggil jihad fi sabilillah bin nafsi, atau jihad dengan jiwa kita, dengan hati kita. Ini dimaksudkan sebagai hijrah. Jadi bila kita sebut berkaitan itu, saya cuba nak kaitkan dengan peristiwa hijrah Rasul ini kepada zaman kita ini, iaitulah pada zaman pandemik ini ataupun zaman Covid ini. Saya kira hampir 2 tahun dah kita berada dalam musim pandemik ini. Jadi saya nak cuba kaitkan bagaimana kita nak kaitkan peristiwa hijrah Rasul ini supaya kita boleh naik semangat kita rasa tidak down, dan kita rasa bahawa kita boleh bangkit bila mana kita dengar cerita tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, cerita dia bermula bila mana pada 26 Safar.
Ceritanya bermula pada 26 Safar. Kita sebut tadi Nabi berhijrah 27 Safar kan. Sebelum Nabi berhijrah itu pada 26 Safar, maka orang-orang kafir Quraisy ini dia buat satu perancangan. Dia mesyuarat. Dia bersyuarat di Darun Nadwah, dia panggil. Darun Nadwah ni kira-kira macam parlimen kita lah. Dia kira-kira macam parlimen kita. Maka Darun Nadwah ini satu tempat mana-mana orang Quraisy yang cuba untuk mendapatkan keputusan, maka dia buat mesyuarat di Darun Nadwah. Maka bincang bagaimana untuk menghalang dakwah Nabi atau dakwah Muhammad SAW ini. Maka akhirnya mereka mengatakan bahawa apa? Bahawa bunuh saja Muhammad. Sebab apa mereka berani mengatakan keputusan begitu? Kerana di sisi Rasulullah tidak ada lagi orang yang backup Rasulullah. Tidak ada lagi orang yang lindung Rasulullah. Maknanya manusia ataupun ahli keluarga Nabi tidak ada lagi dah. Khadijah binti Khuwailid waktu ni dah meninggal dunia. Abu Talib yang sentiasa lindung Nabi walaupun Abu Talib tidak masuk Islam, dah meninggal dunia. Maka beraninya mereka ini, subhanallah, beraninya mereka ini kerana apa? Kerana tidak ada lagi orang yang backup Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah. Tetapi mereka mencadangkan bahawa apa? Bahawa jangan panggil satu orang saja untuk bunuh Nabi. Kenapa? Kerana mungkin kalau satu dari dia, orang Quraisy ni, tuan-tuan kena faham, orang Quraisy ni dia bukan ada satu kabilah, satu kaum saja. Daripada Quraisy ini punya banyak di bawahnya, ada dipanggil sebagai keturunan Bani Hashim, ada keturunan Bani Adi, ada keturunan Bani Umayyah, ada keturunan Bani Tamim. Banyak bani yang ada dalam Quraisy ini. Jadi bila mana satu orang saja yang datang untuk bunuh Muhammad, maka mungkin Nabi ni Bani Hashim, tuan-tuan. Mungkin kita panggil sebagai Bani Hashim akan bangkit untuk balas dendam kepada bani yang bunuh Muhammad ini. Maka timbul cadangan. Kalau tengok dalam kitab-kitab sirah, antaranya kitab Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, mengatakan bahawa ada iblis dalam mesyuarat itu yang menyamar jadi manusia, sehingga dia mencadangkan bahawa kita jangan ambil satu orang saja untuk membunuh Muhammad, tetapi cadangan dia adalah untuk mencari ke semua kabilah yang ada pada waktu ini, lantik satu orang saja. Ada 12 kabilah yang ada, ambil satu orang daripada setiap kabilah ini, 12 kabilah ini, lantik satu orang yang badannya besar, yang hebat, yang kuat, yang sadar barangkali, maka pergilah bunuh Muhammad malam ini. Maka kalaulah 12 kabilah ini bunuh Muhammad, mana mungkin satu orang daripada kalangan Bani Hashim ini, ataupun daripada kalangan Bani Hashim, Bani yang satu saja, untuk nak menyerang 12 Bani yang ada ni? Mustahil. Maka mereka pun setuju. Subhanallah, mereka setuju untuk membunuh Muhammad pada malam tersebut. Pada malam bila ni? Ni 26 Safar ni. Maksudnya nak pergi besok 27 Safar. Malam 27 tu nak bunuh Muhammad, dengan dipanggil 12 kabilah yang ada, 12 orang daripada setiap kabilah ini kepung rumah Rasulullah. Baik, maknanya sebelum Nabi berhijrah ini, wahyu telah sampai kepada Nabi, sudah. Maka Allah ilhamkan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Maka Nabi pada 26 Safar, siang hari panas terik itu, Nabi keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Pergi ke rumah Abu Bakar ini satu perkara yang biasa. Tetapi pergi ke rumah Abu Bakar dalam waktu yang panas terik ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan bahawa apa? Nabi selalu datang rumahku. Rumah Nabi ini di belah atas. Kalau kita tengok di sebelah pintu Babu Salam, belah-belah atas sana tu. Belah-belah sana. Tetapi rumah Abu Bakar di Hilton ataupun Menara Jam dia panggil. Kita ada sahabat kita, Abang Mak Nur, subhanallah. Dia ikut pergi umrah pada tahun-tahun yang lalu. Dan saya dapat khabar bahawa Abang Mak Nur dia terkena jangkitan COVID-19. Jom kita sama-sama kita doakan agar Abang Mak Nur Blackstone yang ada sama-sama dengan kita pagi ini diberikan kesihatan oleh Allah dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit COVID-19 ini melarat pergi ke stage-stage yang jauh. Na'udzubillah min zalik, kita sama-sama doakan insya-Allah. Baik, jadi bila kita tahu keadaan begini, Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di Hilton tu. Menara sekarang ni Menara Jam lah, Hilton tu lah. Hilton dengan Menara Jam sebelah sana. Nak sebutkan bahawa di Hilton tu adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia datang, Abu Bakar kata, Nabi datang tak pernah waktu ni, panas terik, dan aku merasakan bahawa ada sesuatu yang Nabi nak sampaikan kepada aku. Maka Nabi pun datang. Nabi kata, wahai Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, kata Nabi SAW, bersiap sedialah untuk kita berhijrah. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar Nabi kata begitu, Abu Bakar terus menangis. Dia kata apa? Aku terharu dan gembira kerana Allah memilih aku untuk menjadi peneman engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Subhanallah. Soalan saya,
Kita tahu bahawa sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ada para sahabat yang lain yang juga adalah orang yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, yang kuat untuk melindungi Nabi. Antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, kuat. Orang-orang kafir Quraisy tak berani nak kacau Nabi. Orang-orang kafir Quraisy tak berani nak kacau orang Islam setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Antaranya Umar Al-Khattab, juga antara orang yang dihormati di Mekah ini. Apa dia? Kerana mereka dipanggil sebagai orang yang terhormat, maka orang ini tidak akan disentuh oleh orang kafir Quraisy. Tak berani nak pukul Umar Al-Khattab. Dan kata Abdullah bin Abbas, ketika mana Umar Al-Khattab masuk ke dalam Islam, kami bebas untuk nak sembahyang solat di Masjidil Haram. Tidak ada satu orang pun yang ganggu, kata Abdullah bin Abbas. Dan kalau kita katakan secara logik akalnya, baik Nabi SAW pilih Umar Al-Khattab menjadi peneman dia untuk nak berhijrah ke Madinah. Boleh kan? Boleh. Tidak menjadi masalah pun. Sebab kalau mungkin Umar Al-Khattab ini menjadi peneman kepada Rasulullah, akhirnya mungkin selamat sampai. Tidak ada orang yang cari mahal Rasulullah, tidak ada orang yang nak bunuh Rasulullah, pasal yang membawa Rasulullah itu adalah orang yang hebat-hebat. Tetapi Allah createkan cerita ini, Allah jadikan cerita ini bukan Umar Al-Khattab sebagai peneman Rasulullah. Allah jadikan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar juga antara orang yang bukan tak hormat, maknanya orang tak takut sangat dengan Abu Bakar ni. Sebab kita tahu bahawa Abu Bakar juga antara orang yang kena seksa, kena pukul dengan orang-orang Quraisy yang lain ketika mana permulaan dakwah Nabi di Mekah. Abu Bakar juga dipukul sehingga pengsan. Kalau kita tengok dalam kitab Hayatus Sahabah, Abu Bakar pengsan dipukul sehingga kaum ni datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq bersumpah bahawa siapa maknanya kalau Abu Bakar ni mati dalam keadaan dia tengah pengsan ni, kami akan cari orang yang bunuh Abu Bakar. Maksudnya teruk sangat Abu Bakar dipukul, diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy pada peringkat awal Islam. Subhanallah. Maka bila kita sebutkan kenapa Nabi SAW memilih Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi tahu pada kita bahawa apa? Bahawa pergantungan harap itu hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin kita yang pertama. Daripada hijratul Rasul ini, poin kita yang pertama adalah Allah nak cuba gambar dan bagi tahu pada kita, hidup ini bukan bergantung harap kepada manusia. Saya sebutkan tadi bahawa Nabi boleh pilih Hamzah bin Abdul Muttalib, Hamzah sebelah kanan, Umar sebelah kiri. Boleh, Nabi boleh pergi dalam keadaan selamat. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah tak buat dalam keadaan berhijrah ini dalam keadaan yang senang. Satu lagi, kenapa Allah tak bagi kepada Nabi SAW ini adalah seekor buruk seperti mana Isra' dan Mi'raj sebelum daripada ini. Kita tahu peristiwa hijrah ini berlaku sebelum selepas Isra' dan Mi'raj. Maksudnya selepas Isra' dan Mi'raj Nabi menaiki buraq yang lajunya memang sangat laju, melihat satu tempat terus pergi. Kenapa peristiwa hijrah ini Nabi SAW tidak diberikan oleh Allah buraq untuk pergi terus ke Madinah? Sebab nak beri gambaran kepada kita bahawa hijrah ini sangat sukar. Bukan satu benda yang mudah untuk kita buat hijrah ini, tetapi dengan keazaman dan kesungguhan. Walakin jihadun niyah, kata Nabi. Yang pastinya hijrah ini dia mesti ada kesungguhan dan juga niat, keazaman yang sungguh-sungguh, maka hijrah itu akan mudah buat dia. Sama peristiwa ni pada 26 Safar, maka orang kafir Quraisy sedang berbincang, subhanallah, untuk membunuh Muhammad pada malam itu. Ni perancangan dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah itu lebih baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pun pergi ke rumah Abu Bakar untuk siap sedia. Wahai Abu Bakar, siap sedia. Kenapa Nabi pilih Abu Bakar? Kerana Allah nak bagi tahu pada kita dalam peristiwa hijrah ini, jangan bergantung harap kepada manusia, bergantung harap terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad. Kalau Nabi memilih Umar untuk menjadi peneman, besok kalau Umar mati, maka Nabi juga akan mati. Kalau Nabi pilih Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai peneman dia, maknanya Nabi berlindung kepada Hamzah, Nabi berlindung kepada Umar, besok mereka ini mati, maka Nabi juga akan mati. Kalau Nabi milih kebendaan untuk menjadi pelindung dia, maka bila benda itu hilang dan hancur, maka hancur juga kehidupan Muhammad. Subhanallah. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini, pandemik. Kita bukan sahaja mengharapkan kepada orang lain yang ada keliling kita. Saya mengharapkan dia, ustaz, saya nak makan, saya minta dia. Saya nak saya minta jiran saya. Kita bukan harap semata-mata itu. Kalaulah mereka tak ada besok, kita juga tak ada. Tapi yang apa yang kita nak sampaikan di sini adalah berkaitan dengan
kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu masih lagi ada dengan kita, masih lagi memberikan pertolongan dengan kita. Nanti kita akan cerita bagaimana peristiwa di Jabal Sur ketika mana saat itu sangat getirnya, dan dalam keadaan kemuncaknya, kalau mereka nampaklah Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar di jabal itu, akhirnya akan dibunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita akan cerita bab tu. Tapi nak sebut apa? Pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini totally Allahus Samad. Hidup kita yang kita sekarang ini pandemik, tuan-tuan, sangat-sangat yang kita katakan sebagai inilah masanya untuk kita ambil ibrah daripada hijratul Rasul ini, untuk kita bawa masuk dalam kehidupan kita, bahawa kita ini mesti bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya kalau boleh dalam musim pandemik ni saya tak nak keluar bekerja dah Ustaz. Dia tak nak kita. Kalau boleh Ustaz, saya nak duduk rumah je. Betul, duduk rumah boleh, duduk rumah tak ada masalah. Selagi mana boleh duduk rumah, duduklah rumah. Selagi mana kena bekerja, kena bekerja. Selagi mana kena cari harta untuk makan, cari. Sebab apa? Sebab itulah kehidupan kita yang kita mesti teruskan. Sebab itu, kalaulah kita katakan bahawa kita tak nak bekerja, maksudnya kita dalam keadaan murung, kita tidak bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Hidup kita macam biasa, cuma ada SOP yang perlu digunakan. Ini SOP yang perlu digunakan supaya dalam keadaan kita berada dalam keadaan SOP yang ditetapkan. Jangan salam orang, jangan dekat dengan orang, pakai mask betul-betul. Maknanya dalam keadaan kita bekerja, keluar seperti mana biasa, beli barang ke bagai apa semua kita katakan. Tetapi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat kita bergantung. Kita doa pada Allah, ya Allah, aku keluar ni nak bekerja, jadi tolong lindung aku wahai Allah. Lindung aku supaya aku selamat. Kita bergantung pada Allah. Macam yang Nabi buat dalam hijratul Rasul ni. Nabi tidak memilih orang yang kuat. Kenapa? Nabi pilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi peneman. Nak bagi tahu pada kita, Nabi bergantung harap pada Allah. Ya Allah, aku nak keluar ni. Ya Allah, aku nak keluar berhijrah ni wahai Allah. Maka tolong lindung aku. Dan kita tahu bahawa bila mana Nabi SAW diuji oleh Allah begini. Tuan-tuan, ni ujian buat Allah kan? Ya, ni ujian buat ni ujian buat Rasulullah kan? Ya, ni ujian buat Rasulullah. Ini ujian buat Nabi. Tetapi bila Nabi SAW diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, ketika mana dia dapat tahu bahawa perancangan orang-orang kafir Quraisy ini nak membunuh Nabi, subhanallah, adakah Nabi dia menong saja lihat di rumah dia, aku tak nak buat apa-apa lah, ujian datang pada aku stres? Nabi adakah macam tu? Tidak. Daripada hijrah ini kita tahu bahawa Nabi SAW dia cari satu penyelesaian untuk selesaikan masalah dan ujian yang dihadapi. Dia cari jalan. Dia tahu dah. Maknanya Jibril datang bagi tahu dia, orang kafir Quraisy sedang merancang untuk bunuh kamu wahai Muhammad. Ini adalah pemberitahuan kepada Nabi. Maknanya Nabi tahu dah itu masalah buat aku. Itu adalah ujian besar buat aku. Maka Nabi pun keluar ke rumah Abu Bakar untuk cari jalan penyelesaian. Maknanya nak berhijrah ke Madinah. Kita yang duduk dalam zaman pandemik ini ujian buat kita. Ini musibah buat kita. Ini adalah kita panggil sebagai cabaran buat kita. Tapi adakah kita kena menung, duduk diam rumah kita, tengok ceiling rumah kita, tak nak buat apa-apa? Tak. Kalau ikut pada ibrah ini, hijratul Rasul ini, Nabi cari jalan penyelesaian. Maka kita juga kena cari jalan penyelesaian. Kalau kita murung, tak tahu nak buat apa, saya tak boleh nak keluar Ustaz, saya takut Ustaz. Kalau rasa dalam keadaan macam tu, kena bangkit untuk cari jalan penyelesaian. Saya tak nak bekerja Ustaz. Kalau tak boleh bekerja secara fizikal, cari online. Macam yang kita tengah buat ini, kalau kita tak boleh nak kuliah di surau, di masjid contohnya, kita gunakan teknologi yang ada. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain, yang mana dalam keadaan dia tak mampu lagi nak memberi kehidupan dia seperti mana dulu. Bangkit untuk kita cari jalan penyelesaian. Itu poin kita yang pertama. Poin kita yang pertama adalah cari jalan penyelesaian bila mana ada masalah. Apa saja masalah yang datang pada kita. Masalah keluarga kita contohnya. Walaupun kita duduk di rumah, kadang-kadang duduk di rumah lama, 24/7, setiap hari ada dengan keluarga kita. Kita ada suami, isteri, anak-anak. Tapi bergaduh juga. Cari jalan penyelesaian. Macam mana cara nak selesaikan? Cari jalan penyelesaian. Ini kadang-kadang hari-hari kita nak tengok bahawa duduk di rumah bukannya bahagia Ustaz, kadang-kadang menyampah tengok muka. Cari jalan penyelesaian. Bukan itu caranya untuk kita nak selesaikan masalah dalam keadaan kita tengok macam tu. Itu daripada sudut ahli keluarga, daripada sudut keluarga, macam mana nak bagi kehidupan kita harmoni menggunakan hijrah, peristiwa hijratul Rasul SAW ini. Kalau daripada sudut pekerjaan pula, mungkin okey, saya tak nak pergi kerja, ataupun saya tak nak berniaga, ataupun mungkin saya boleh berniaga secara online. Ini adalah jalan penyelesaian. Cuba cari jalan penyelesaian untuk selesaikan ujian dan musibah yang Allah bagi ini.
Seperti mana Rasulullah, dia dapat tahu saja orang kafir Quraisy dia nak merancang untuk bunuh Rasulullah, itu ujian. Tapi Nabi tak duduk diam. Nabi cari jalan penyelesaian, sehingga Nabi cari Abu Bakar untuk jadi peneman kepada Abu Bakar. Poin kita yang kedua, nak bagi tahu bahawa pergantungan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Pertama, cari jalan penyelesaian. Kedua adalah pergantungan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Bakar pun siap sediakan kelengkapan untuk nak berhijrah. Abu Bakar suruh Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar ini, siap sedia. Asma binti Abu Bakar siap sedia. Amir bin Fuhairah siap sedia. Abdullah bin Uraiqid siap sedia. Nanti kita akan ceritakan apa dia punya tugas-tugas dia. Cuma kemudiannya Nabi SAW balik-balik ke rumah, siap sedia untuk nak berhijrah pada malam tersebut. Ini siang hari ni, 26 Safar, siang hari. 27 Safar malam nak pergi ke 27 Safar ni, dalam kitab-kitab sirah menyebutkan bahawa malam tu nak pergi waktu subuh dah. Mana 26 Safar siang tu Nabi berjumpa dengan Abu Bakar, kemudian Nabi balik. Masuk maghrib malam hari tu nak pergi ke subuh dah. Waktu tu dah 27 Safar, waktu tu Nabi keluar. Dan ketika mana Nabi keluar, Nabi rancang apa? Nabi rancang Ali bin Abi Talib untuk duduk di atas firash Rasulullah, dipanggil sebagai tempat tidur Rasulullah. Kenapa Nabi nak sebutkan bahawa Ali bin Abi Talib ini dia ambil risiko yang sangat besar. Dia ambil risiko yang sangat besar. Kalau dia ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidaklah begitu. Ali bin Abi Talib selamat lagi, alhamdulillah. Cuma risiko yang besar Ali bin Abi Talib ini ambil adalah dia kena tidur di atas katil Rasulullah. Kalaulah ditakdirkan bahawa orang-orang kabilah Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini masuk rumah Rasulullah tanpa dia buka selimut untuk lihat siapa di dalam, agaknya dia bunuh, dan kita panggil sebagai agaknya mungkin Ali bin Abi Talib telah meninggal dunia. Subhanallah. Pasal apa? Pasal dia dalam keadaan mengambil risiko yang sangat besar. Kerana apa? Kerana di situ adalah tempat tidur Rasulullah. Targetnya adalah nak bunuh Rasulullah, dan mereka tahu bahawa Rasulullah yang tidur di atas katil Nabi ataupun tempat pembaringan Nabi, tetapi Nabi tukarkan apa? Nabi tukarkan Ali bin Abi Talib untuk tidur di atas itu, seolah-olah nak bagi nampak bahawa ada lagi Nabi di atas katil. Sedangkan Nabi waktu tu dah bersiap nak keluar untuk berhijrah. Tetapi dalam keadaan apa? Ramai yang tak cerita berkaitan dengan Ali bin Abi Talib ini setelah mana dia dapat tahu bahawa itu adalah Ali. Nanti kita akan ceritakan semula. Tapi Ali bin Abi Talib ini adalah satu sahabat Nabi yang mengambil risiko yang sangat besar. Sehinggalah ditulis dalam kitab-kitab sirah ketika mana Nabi nak keluar ni. Nabi nak keluar ketika mana telah dikepung dah dalam rumah Rasulullah ni, dah dikepung dah di luarnya. Maka Nabi nak keluar, maka disebutkan fadharra turab al-batha'i ala ru'usihim. Kata pengarang kitab kita Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, maka dia katakan sebagai Nabi SAW menaburkan turab al-batha', ini maksudnya batu-batu yang kecil. Maksud kalau kita bahasa mudah kita mungkin pasir lah, bahasa paling mudah. Pasir yang kecil ini dicampakkan ke atas kepala mereka. Ala ru'usihim, campak atas kepala mereka. Sambil Nabi SAW wa huwa yatlu, dia membacakan qaulahu subhanahu wa ta'ala, membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Saya kira ramai dah hafal ayat ini kan. Untuk kadang-kadang ramai orang baca ayat ni nak tempuh Roblox dah sekarang ni kan. Roblox banyak pula sekarang. Dibaca ayat ni, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Ya Allah, jadikan di depan mereka ini pendinding, di belakang mereka ini dinding. Fa akhshaynahum fahum la yubsirun, supaya mereka ni tak nampak. Subhanallah. Jangan gunakan ayat Quran ini untuk kepentingan kan. Kadang-kadang dia gunakan guna ayat ini untuk elak speed track, dia guna ayat ini untuk elak Roblox. Subhanallah. Dia tak tahu, polis pun dah tahu dah ayat ni. Dia pun dah hafal dah ayat ni. Sebelum polis tu buat Roblox, dia baca dulu. Siapa nampak siapa, dia kata kan. Siapa tak nampak siapa, kata dia kan. Jadi bukan itu maksud dia. Maka nak sebutkan bahawa dalam kisah ini Nabi dia ambil pasir, kemudian Nabi baca wa ja'alna min baini sampai habis ayat, kemudian Nabi campak ke atas kepala mereka, kemudian Nabi keluar dalam keadaan tenang. Poin dia apa sebenarnya, tuan-tuan? Poin dia sebenarnya bukan bacaan ayat ini sahaja. Tuan-tuan tahu Nabi berada dalam masalah kan? Ya, Nabi berada dalam masalah. Nabi berada dalam ujian. Nabi sedang berada dalam keadaan yang kegentingan. Maksudnya dalam keadaan memang dah kepung dah rumah Rasulullah. Itu ujian berat buat Rasulullah. Tetapi bila Nabi baca ayat Quran, Nabi boleh keluar daripada masalah itu dalam keadaan tenang. Tuan-tuan, ini poin kita yang ketiga.
kita juga sedang berada dalam musim pandemik yang ujiannya berat, masalahnya besar. Kita panggil dia punya kesan dia sangat besar. Tetapi apa yang boleh kita ambil daripada ibrah ini? Ambil Al-Quran dan baca. Ambil Quran. Saya suka bila sebut Quran mesti 3. Al-Quran ni mesti 3. Baca, tadabbur, amal. Mesti 3. Ini maksud Al-Quran. Jadi bila sebut tentang baca Al-Quran, tengok ayat dia apa maknanya dan amalkan dalam kehidupan, maka kita akan keluar daripada masalah yang sedang hadapi ini. Covid ni memang tak boleh hilang. Maksudnya dalam keadaan mungkin lama lagi. Allah yang mempunyai kuasa untuk hilangkan. Tetapi kita boleh keluar daripada masalah ketika mana pandemik ini keluar dalam keadaan yang tenang. Sebagaimana Nabi keluar daripada rumahnya yang sedang dikepung 12 kabilah tadi. Nabi keluar dalam keadaan Nabi baca ayat Quran. Seolah-olah nak beri gambaran pada kita, ya Allah, walaupun ada masalah, boleh keluar dalam keadaan tenang tanpa ada kerisauan. Kita juga boleh keluar daripada masalah. Ikut balik yang tadi saya sebutkan, bila mana poin kita yang pertama apa dia? Poin kita yang pertama adalah kita cari jalan penyelesaian bila ada masalah. Kemudian yang keduanya, pergantungan harap kita kepada Allah. Dan yang ketiganya, bila ada masalah, baca Al-Quran, tadabbur dan amalkan Al-Quran itu. Kita akan lihat bagaimana kita boleh keluar daripada masalah kita sekarang ini. Masalah keluarga, kita boleh selesaikan. Masalah keuangan, kita boleh selesai. Kita akan rasa masalah itu selesai dengan mudah. Kerana apa? Kita ambil daripada ibrah, daripada hijratul Rasul SAW. Subhanallah. Itu je poin yang kita nak sampaikan. Bahawa apa? Bahawa Al-Quran ini bukan diturunkan semata-mata turun saja. Sebab diturunkan sebagai untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau kita ambil Quran, baca, tadabbur dan amal, kita akan tengok kehidupan kita berubah daripada tak berkat kepada berkat. Daripada tak rahmat menjadi rahmat. Daripada tak smooth jadi smooth. Subhanallah. Jadi kita panggil sebagai lancar je kehidupan kita. Walaupun ketika itu ada masalah, masih lagi ada pandemik, masih lagi keuangan kita tak cukup, tapi Allah lorongkan jalan kita dengan jalan yang paling baik. Subhanallah. Ini maksud daripada kisah yang Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan Nabi baca ayat Quran. Bukan ayat ini saja, baca apa-apa saja Al-Quran yang ada. Jangan gunakan ayat ni saja. Kadang-kadang ada orang disuka amalkan satu ayat ni saja. Ada masalah, baca waja'alna min baini aydihim waja'alna min baini. Sedangkan semua ayat Quran adalah syifa. Sebab tu kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah menjadi syifa, menjadi ubat, menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Maknanya bukan ayat surah Yasin ayat ke-9 ini saja. Seluruh ayat Quran itu adalah ubat. Jadi kalau dalam keadaan kita ada masalah, tuan-tuan, kita try cubalah. Bila kita ada masalah, cuba buka Quran, baca, kemudian tengok makna dia dan amal kehidupan. Maka kita akan tengok kita punya dilorongkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan itu sangat-sangat dahsyat. Subhanallah. Maka Nabi pun keluar dalam keadaan tenang. Sampai ke rumah Abu Bakar dah bersiap sedia. Maka Nabi naik di Jabal Sur. Naik ke Jabal Sur ini, waktu ni dah 27 Safar. Dan Nabi duduk di atas Jabal Sur ini selama 3 malam. 27 Safar, 28 Safar, 29 Safar. Nabi berada di atas Jabal Sur. Baik, stop sekejap di atas ni. Nak sebutkan cerita pasal Nabi dengan Abu Bakar. Stop sekejap. 3 hari 3 malam di sana. Kita nak balik kepada situasi di rumah Rasulullah ni, apa berlaku di rumah Rasulullah ketika mana 12 kabilah ini dalam keadaan dah tersedar daripada ketiduran tadi. Akhirnya dia masuk rumah Rasulullah, dia tengok ada orang lagi di atas katil. Maka dia pun buka. Subhanallah. Kalau ditakdirkan Allah, dia tak buka selimut, dia terus bunuh sahaja, maka mungkin Ali bin Abi Talib telah pun meninggal dunia. Tapi takdir Allah, dia selak selimut, dia tengok yang itu adalah Ali bin Abi Talib. Sehingga ditanya, wasa'aluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy di 12 kabilah ini ditanya di mana Rasulullah. Ditanya tentang Rasulullah. Mana Rasulullah? Ini bukan kata Rasulullah. Dia kata la ilma li bihi. Dia kata aku tak tahu berkaitan dengan Rasulullah. Aku tak tahu berkaitan dengan Muhammad. Sehingga bila mana ditanyakan, dia tak jawab. Sebab apa? Nabi Ali tak tahu di mana Rasulullah sekarang. Memang tak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya disebutkan fadaribuhu, maka dipukulnya Ali bin Abi Talib. Ketika mana dah ditanyakan, dia kata aku tak tahu di mana Muhammad. 12 kabilah tadi dipukul Ali bin Abi Talib. Waktu ni Ali bin Abi Talib muda remaja. Fadaribuhu, maka dipukul Ali bin Abi Talib. Wasahabuhu ilal Ka'bah, maka diseret Ali ini ke Ka'bah. Wahabasuhu sa'ah, kemudian dipenjarakan Ali bin Abi Talib di tepian Kaabah. Maksudnya di tepi Kaabah ni ada satu penjara. Yang ni yang jarang orang cerita berkaitan dengan Ali. Subhanallah.
Ali dipukul, kemudian Ali dibawa ke Kaabah untuk dipenjarakan sementara. Sebab Ali ni lepas tu keluar dah, berhijrah juga ke Madinah, tapi dipenjarakan dulu, dipukul, diseret ke Kaabah untuk dipenjarakan. Kenapa? Kerana tak bagi tahu di mana Rasulullah. Subhanallah, ini yang berlaku kepada Ali bin Abi Talib ketika mana duduk di atas katil Nabi SAW. Maka ketika itulah orang-orang kafir Quraisy dia menawarkan dan mewar-warkan kepada seluruh orang-orang kafir Quraisy yang lain, orang-orang Quraisy yang lain. Dia kata siapa yang bertemu dengan Muhammad ataupun Abu Bakar, maka diberikan kepadanya waja'alu mi'atan naqah, maka diberikan kepadanya 100 ekor unta. Subhanallah, 100 ekor unta ni mahal, banyak. Satu ekor unta pun zaman kita ni 1000, apatah lagi 100 ekor unta yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy pada ketika ini. Siapa yang jumpa, maka mereka pun bergerak naik, bergerak naik, pergilah mencari di mana-mana pelusuk sekalipun, jalan. Akhirnya sebahagian daripada orang kafir Quraisy ini naik ke Jabal Sur. Ni yang kita ceritakan balik tadi, stop tadi kan. Nabi dengan Abu Bakar di dalam Jabal Sur ini ataupun di Gua Sur ini bersembunyi, dan ketika itu mereka juga naik untuk mencari Muhammad. Dan tak ada ke di atas sana? Memang ada, tapi mereka tak nampak. Cuma gua itu dia agak ke dalam sikit. Bila dalam sikit, maka Abu Bakar dia nampak kaki-kaki orang yang naik itu. Dia nampak kaki orang-orang Quraisy yang naik. Ketika itu Abu Bakar dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan bayangkanlah, Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq yang bukan memberikan kekuatan pada Nabi, tetapi Abu Bakar yang keadaan takut dan lemah pada ketika itu. Nabi yang terpaksa memberikan kekuatan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini maksudnya bahawa kita kena bergantung harap kepada Allah. Sebab tu Allah createkan cerita ini. Nabi memang berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan maksudnya Abu Bakar tak bantu langsung, bantu, tetapi nak bagi tahu apa, dalam peristiwa ini Nabi yang memberikan ketenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, kalaulah mereka tundukkan pandangannya sedikit, maka mereka akan nampak kita, ya Rasulullah. Mereka akan nampak kita dalam ni, kan kita akan ditangkap dan dibunuh, ya Rasulullah. Maka Nabi pun kata kepada Abu Bakar, Nabi yang berikan ketenangan kepada Abu Bakar. Nabi kata, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Dia kata, wahai Abu Bakar, adakah kamu menyangka bahawa kita berdua saja ada dalam gua ini, sedangkan Allah ada yang ketiga? La tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama-sama dengan kita. Subhanallah. Dengan pergantungan harap kepada Allah inilah yang menyebabkan mereka ini terselamat. Nabi terselamat, Abu Bakar terselamat daripada terjumpanya mereka ini kepada Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkanlah, bagi orang-orang yang mungkin dah pernah naik, mereka boleh tahu gambaran bagaimana keadaan ketika itu. Mereka tak jauh dah dengan Nabi, mereka tak jauh dah dengan Abu Bakar. Mereka tundukkan, mereka intai sikit kat dalam tu, mereka akan nampak Muhammad ada di dalam. Tetapi pergantungan Nabi dan juga Abu Bakar ini kepada Allah sangat tinggi, maka Allah selamatkan mereka. Ini yang saya sebutkan tadi, poin kita yang kedua. Pertama tadi menyelesaikan masalah, cari penyelesaian kalau ada masalah. Kedua, pergantungan kita kepada Allah. Kita nak bergantung kepada Allah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita memang betul-betul percaya dan yakin Allah memang akan ada dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah akan bantu kita. Subhanallah. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak percaya pada Allah, Ustaz, saya percaya, saya yakin Allah akan selamatkan saya. Tapi Ustaz, saya dah jaga dah, tapi kena juga Ustaz. Kalau kena juga COVID-19 ini, ataupun kena juga perkara-perkara mudarat di luar sana, maka itu adalah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dalilnya? Ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, juga ada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang terkena jangkitan wabak ni. Terkena jangkitan wabak, terkena jangkitan taun. Antaranya yang mati dalam keadaan taun ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni sahabat Nabi, dipanggil sebagai Al-Amin, iaitulah yang memang amanah sungguh, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Antaranya Muaz bin Jabal, yang Nabi sayang Muaz bin Jabal ini. Inni uhibbuka fillah, Nabi kata pada Muaz bin Jabal. Tapi dua-dua ini mati dalam keadaan terkena taun ataupun wabak. Wabak macam kita, bukanlah macam kita ni, tapi macam inilah wabak sekarang yang ada ni. Mati ataupun meninggalnya para sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Muaz bin Jabal. Ni yang ternama lah, yang lain-lain pun ada juga. Tapi nak sebutkan apa? Nak sebutkan adakah mereka ini dia tak percaya kepada Allah, dia tak bergantung harap pada Allah? Tak, mereka juga bergantung harap lebih lagi pada kita. Tetapi bila mana kita katakan nak terkena juga, maka itu takdir Allah daripada Allah, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita. Kita yakin memang Allah jaga kita, kita yakin Allah akan lindung kita, tapi terkena juga, maka ketika itu kita tahu apa? Kita tahu bahawa
takdir Allah memang menentukan perkara itu. Subhanallah, saya kira rata-rata di keliling kita tengok grup WhatsApp, banyak grup WhatsApp yang ada, kita tengok Facebook, kawan-kawan kita sendiri, ahli keluarga kita sendiri yang terkena jangkitan COVID-19, yang sampai stage 4, ada yang sampai stage 5, ada yang telah ditidurkan. Subhanallah, kita rasa macam beratnya ujian yang mereka dapat. Kita pun rasa Allah risaunya kalau aku pula yang berada di tempat mereka. Tapi kita yakin bahawa Allah buat sesuatu itu ada hikmahnya. Allah buat sesuatu itu ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Macam inilah Allah buat sesuatu itu mesti ada benda yang kita nak kena cari, ataupun hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita sangka baik saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana pergantungan Nabi dan Abu Bakar ini bergantung harap satu tempat yang sangat kecil, tuan. Jabal Sur ini satu tempat yang sangat kecil. Gua Sur ni kecil, jabal dia tinggi, 2 jam lebih nak naik atas. Tapi gua dia kecil je. Jadi ketika itu bergantung harap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah selamatkan mereka. Tak ada apa-apa lagi dah. Maksudnya dalam keadaan mereka juga tidak terjumpa Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Maka 27, 28, 29 Safar ini Nabi duduk di Jabal Sur, dan Nabi turun keesokan harinya pada 1 Rabiul Awal. Maksudnya bulan tu ada 29 hari saja. Sebab kalender hijrah ni 29 ataupun 30 je. Dia bukan macam Januari Februari ada 30, 31, 30, 31, tak. Dia sama ada 29 hari bulan ataupun 30 hari bulan saja kalender Islam ni. Hari bulan tu ada 29 hari saja. Besoknya 1 Rabiul Awal Nabi turun, kemudian Nabi nak bergerak ke Madinah, dibawa oleh Abdullah bin Uraiqid. Baik, saya nak sebutkan bahawa 3 hari Nabi duduk di sana. Nabi takkan berjaya kalaulah Nabi berhijrah dalam keadaan Nabi hanya seorang diri saja dengan Abu Bakar. Takkan berjaya. Berjayanya hijratul Rasul Nabi ini daripada ke rumah nak pergi Jabal Sur, kemudian turun nak pergi ke Madinah. Berjayanya hijrah Rasul ini kerana ada orang yang support Nabi. Siapa yang support Nabi? Takkan berjayanya hijratul Rasul kalau tidak ada Ali bin Abi Talib yang tidur di katil Rasulullah. Tidak akan berjayanya hijratul Rasul kalaulah tidak ada Abdullah bin Abu Bakar yang mendengar berita-berita orang kafir Quraisy, kemudian Abdullah bin Abu Bakar naik untuk sampaikan berita yang didengar itu. Tidak akan berjaya hijratul Rasul ini sekiranya Asma binti Abu Bakar tidak membawa makanan kepada Nabi dan juga ayahnya di Jabal Sur yang sedang sarat mengandung Asma binti Abu Bakar. Tidak akan berjaya Rasulullah sekiranya tidak ada Amir bin Fuhairah yang menternak kambing di bawah kaki bukit untuk menghilangkan jejak-jejak kaki mereka ini. Tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya peristiwa hijrah ini sekiranya tidak ada Abdullah bin Uraiqid yang membawa jalan belakang untuk nak pergi ke Madinah. Subhanallah. Apa yang kita boleh kaitkan dengan zaman kita? Kita juga tidak akan berjaya kalau kita hanya mendiri seorang diri. Takkan berjaya. Ustaz, saya kalau boleh saya tak nak dah campur dengan orang luar. Saya nak saya seorang, saya dengan family saya je. Saya tak nak peduli dah orang lain. Awak takkan berjaya. Sebab apa? Sebab tak menjaga hubungan dengan manusia. Kita nak berjaya, subhanallah, kita nak berjaya adalah kita mesti support antara satu sama lain. Kita mungkin rasa bahawa kita di rumah selesa, kita boleh delivery, kita boleh deliver makanan, pizza, McDonald ataupun Food Panda, Grab, kita makan macam-macam, penuh makanan di rumah kita. Tapi kita lupa sebelah rumah kita, jiran mungkin tak makan, sebelah rumah kita mungkin tidak ada beras. Tuan-tuan, yang ini kita nak berjaya. Kita takkan berjaya kalau kita hanya seorang mandiri saja. Kita kena tengok di mana kehidupan kawan-kawan kita yang mungkin dalam keadaan telah diberhentikan kerja. Kita kena tengok saudara mara kita yang mungkin dalam keadaan mereka juga tidak ada keuangan. Maka inilah ibrah daripada hijrah Rasul. Nak ambil, Nabi takkan berjaya kalau hijrah Nabi seorang diri saja. Nabi akan berjaya, ataupun kita panggil sebagai Nabi berjaya kerana ada nama-nama yang kita sebutkan tadi. Nurul Hidayah dia sebut tadi, Abdullah bin Uraiqid penunjuk jalan. Mungkin dia nak tulis lagi. Baik, saya sebut sekali lagi. Ali bin Abi Talib, dia tidur di atas katil Nabi. Itu dia punya tugas, Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, siang hari dia dengar cerita cakap-cakap orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Malam hari dia naik balik Jabal Sur untuk sampaikan cerita itu. Abdullah bin Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, tiap-tiap hari dia naik. Asma binti Abu Bakar tiap-tiap hari dia naik ke Jabal Sur untuk bawa makanan kepada ayahnya dan juga Rasulullah dalam keadaan sarat mengandung. Nama dia Asma binti Abu Bakar, naik bawa makanan. Bagi juga, ini pengorbanan Asma binti Abu Bakar. Amir bin Fuhairah, dia menternak kambing di bawah kaki bukit. Subhanallah, kaki bukit Jabal Sur tu diternak kambing. Kenapa? Nak hilangkan jejak-jejak kaki
Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ini nama-nama yang kuat, yang biasa, yang kita dengar pada tiap-tiap tahun. Maka berjayanya Nabi dengan mereka ini juga membantu Nabi SAW. Kita juga nak berjaya, tuan-tuan, kita juga kena bantu orang-orang yang ada di keliling kita, jiran kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita. Tanya khabar mereka, bagaimana mereka, maka tolonglah mereka. Maka dengan kita memberikan pertolongan itulah Allah akan berikan kemenangan. Tengok Nabi tak buat seorang, Nabi buat ramai-ramai. Bila ramai-ramai inilah yang menyebabkan bahawa Nabi berjaya. Kita juga sama. Maka dalam keadaan kita nak berjaya, kita buat ramai-ramai. Kita mesti ada dalam keadaan jamaah. Kita kena ada dalam kumpulan untuk nak menjadikan kita sebagai berjaya. Subhanallah. Maka Nabi pun turun 1 Rabiul Awal dan Nabi berjalan menuju ke Quba, mengambil masa 8 hari. Maka 8 hari, 8 Rabiul Awal, Nabi sampai ke Quba. Nabi bina masjid. Baik, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-108, Nabi kata, Allah kata, la masjidun ussisa 'ala taqwa, dibinakan masjid itu di atas dasar takwa. Kenapa masjid yang Nabi bina? Kita nak kaitkan dengan zaman kita. Kenapa masjid yang Nabi bina? Sedangkan Nabi boleh bina rumah Nabi. Nabi kan ketua. Nabi boleh bina rumah Nabi. Nabi boleh bina rumah Nabi. Nabi duduk situ. Nabi selesa mungkin. Tapi tak. La masjidun ussisa 'ala taqwa menunjukkan bahawa Nabi bina masjid untuk apa? Dalam keadaan masjid ini tidak ada tempat yang lain untuk dekatkan diri kepada Allah melainkan masjid je. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada tempat yang lain melainkan masjid. Di masjid, kalau kita sebut masjid je, Allah, kita semayang berjemaah di masjid, Ustaz. Kalau sebut masjid je, Allah, di masjid lah kita tadarus Al-Quran, Ustaz. Kalau sebut masjid je, Allah, dekat situlah ada ta'lim, Ustaz. Dekat majlis ilmu ada tazkirah, ada ceramah, semua. Tapi sekarang mungkin kita tak mampu nak menghidupkan masjid sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Tetapi bila mana kita ambil balik ibrah daripada hijrah ini, subhanallah, kita yang duduk di rumah, poin saya adalah jadikan rumah kita itu sebagai masjid. Jadikan rumah kita itu sebagai masjid. Maknanya dalam keadaan kita tak boleh nak sembahyang jemaah di masjid, maka hidupkan rumah kita dengan masjid, hidupkan jemaah juga di rumah. Kita ada keluarga, maka hidupkan jemaah di rumah, sembahyang jemaah di rumah. Kalau kita kata di masjid itu boleh kita tadarus Al-Quran, maka jadikan rumah kita sebagai masjid. Rumah kita pun kita boleh jadikan sebagai tadarus Al-Quran. Kalau kata di masjid kita boleh ada ta'lim, kuliah, ceramah, kita juga di rumah boleh hidupkan dia sebagai masjid. Kita jadikan juga ta'lim. Suami mungkin boleh baca hadis, satu hari satu hadis, satu hari satu ayat Quran untuk ditafsir ataupun untuk diceritakan terjemahan dia, bacakan tafsirannya. Ini juga ta'lim. Hidupkan rumah kita sebagai masjid. Maka ini juga adalah kita bagi sebagai usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perasan tak cerita saya tadi? Semuanya berkaitan dengan jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Inilah peristiwa hijrah. Dan inilah cerita yang kita nak bawa dalam musim pandemik. Saya kira hampir 2 tahun dah kita duduk. Kita tidak akan berjaya selagi mana kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, tak jaga hubungan kita dengan manusia. Hidupkan rumah kita dengan masjid, itu adalah dalam keadaan kita nak menjadikan hubungan kita dengan Allah itu sebagai kejayaan buat kita. Hidupkan hubungan kita dengan manusia dengan membantu orang yang ada di keliling kita. Jangan kita sorang-sorang saja. Saya tak boleh, saya masih lagi ada duit, saya masih lagi ada simpanan saya banyak, saya tak nak campur dengan orang lain. Kita takkan berjaya, tuan-tuan. Takkan berjaya. Sebab itu jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah. Daripada peristiwa hijrah inilah sebenarnya memberikan inspirasi buat kita untuk kita terus berjaya di dalam kehidupan kita yang sedang ditimpa masalah dan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mungkin dalam keadaan itu kita boleh faham, oh begini punya cara kita nak berjaya. Ya. Maka Nabi duduk di Quba selama 4 hari, 9, 10, 11, 12. Maka 12 Rabiul Awal baru Nabi bergerak ke Masjid Nabawi yang ada sekarang ni. Masa Nabi bergerak tu tak ada masjid lagi lah, belum dibina masjid. Masa tu rumah-rumah lagi, ada rumah anak yatim, ada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka daripada situlah bermulanya timbul untuk nak bina masjid dan seumpamanya. Maka Nabi bergerak di sana. Nabi seolah-olah disambut orang-orang Madinah dalam keadaan yang sangat gembira, sehingga kita biasa dengar kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang Ansar di Madinah, tala'al badru alaina. Mereka seolah-olah gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Kenapa? Kerana ketika itulah kita tahu
tahu bahawa Nabi SAW ini memberikan cahaya buat mereka, seolah-olah mengeluarkan mereka daripada zulumat, daripada kegelapan kepada an-nur, kepada cahaya. Maka itulah yang kita nak sampaikan pada pagi yang penuh barakah ini. Ibrah daripada hijrah Rasulullah ini sebenarnya panjang kita nak cerita, memang takkan boleh ambil masa, saya ingat 1 jam lah kita bersiaran, tapi sebenarnya tak boleh nak cerita dalam masa 1 jam ini penuh, sebab ceritanya terlalu panjang. Kalau kita bedah satu persatu lagi, cukup banyak ibrah yang kita boleh ambil. Tapi cukuplah untuk hari ini kita dapat tahu bahawa itulah sebenarnya ibrah daripada Rasulullah yang nak disampaikan kepada kita. Nak pula kita berada pada musim pandemik yang sangat mencabar ini, ujian yang berat ini, ambil daripada ibrah itu untuk bawa masuk dalam kehidupan kita. Kalau ada penyelesaian, kalau ada masalah, cari penyelesaian. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita katakan bahawa ayat Quran ini boleh membantu, ataupun bacaan Al-Quran ini boleh membantu kita untuk keluar daripada masalah dalam keadaan tenang, subhanallah. Dan kita tidak akan berjaya kalau kita hanya seorang diri. Kita kena berada dalam berjemaah, kita akan berjaya. Dan yang kelimanya, kita berada dalam keadaan sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup tinggi. InsyaAllah kita akan berjaya keluar daripada masalah-masalah di dalam pandemik ini dalam keadaan yang tenang, sebagaimana Nabi bergerak daripada rumah Nabi pada 27 Safar, keluar daripada rumah dalam keadaan tenang. Di Jabal Sur, ketika naik orang-orang kafir Quraisy pun dalam Nabi keadaan tenang. Ketika turun daripada Jabal Sur nak menuju ke Madinah, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Ini saya tak cerita tadi, tapi saya selitkan saja. Suraqah bin Malik dalam keadaan dah jumpa dengan Nabi, Nabi juga berada dalam keadaan tenang. Sampai di Quba, Nabi pun berada dalam keadaan tenang. Sampai di Madinah, Nabi diraikan dengan keadaan yang sangat-sangat gembira. Begitulah kita. Kalau kita ambil ibrah daripada ini, kita boleh keluar daripada setiap masalah itu daripada keadaan yang sangat tenang. Dan hujungnya kita akan tengok kebahagiaan yang muncul seperti mana Nabi SAW. Jadi saya ingat itulah saja perbincangan atau perkongsian kita pada pagi yang penuh barakat ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita akan sambung lagi dalam topik-topik yang lain. Mungkin kita akan selit-selitkan juga tentang cerita Hijratul Rasul ataupun ibrah-ibrah yang lain, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan tuan-tuan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini. Subhanallah, saya kira ada yang bekerja, ada yang cuti, pun masih lagi berada bersama-sama dengan kita pada pagi yang penuh barakat ini. Terima kasih banyak Nurul Hida, terima kasih Mas Dida Johari, terima kasih kepada Zalila, terima kasih kepada Hamba Khilaf, terima kasih kepada Azwan, banyak yang kita sebutkan nama-nama ini, Syafini Tekeng, dan ramai lagi lah, Syamsiah Saleh, Salida Saleh, Siti Hajar Ahmad dan lain yang saya tak sebut namanya, saya minta maaf. Nur Esah Talib, terima kasih banyak. Abang Mak Nur, terima kasih banyak. Nuriza Anwar, terima kasih banyak yang bersama-sama dengan kita. Semoga Allah lah yang memberikan balasan yang baik buat kalian semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada bahaya, insya-Allah. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kami menadah tangan mohon kepada-Mu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.